Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا مستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarah, pengusi dan seluruh jawatan kuasa surau, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita zahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung seri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan manfaat yang baik kepada kita insya-Allah. Sebagaimana yang kita semua tahu ataupun semua yang kita hajati, bahawa tidak ada lain dan tidak bukan kita mencari ilmu ini untuk meninggikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggikan iman itu mesti dengan ilmu, bukan hanya dengan amalan semata-mata. Kalau beramal tanpa ilmu, maka orang ini akan lebih punah dan akan lebih jauh daripada cara ibadat yang sebenar. Maka penting kepada ilmu itu. Dan beriman itu tidak cukup dengan hanya percaya ataupun ada keyakinan dalam hati semata-mata. Tetapi iman itu juga adalah pelaksanaan kepada apa yang diimani itu. Maka itulah menyempurna kepada keimanan yang ada pada seseorang. Tidak cukup dengan hanya kita kata kita percaya Allah, percaya Nabi, percaya kitab. Tidak cukup dengan itu. Tetapi bagaimana kita menyempurnakan kepercayaan kita itu dengan, kalau kita sebut beriman kepada Allah, kita percaya Allah, apa yang kita buat? Penyempurnaan kepada kepercayaan Allah Ta'ala itu dengan ibadat dan ketaatan kepada segala perintah-perintah Allah. Begitu juga dengan Quran sebagai contoh. Kita kata kita beriman dengan Quran. Cukup ke dengan hanya sebut beriman dengan Quran itu? Tetapi perlu kepada penyempurnaan kepada kata-kata kita itu dengan mengamalkan segala isi kandungan dalam Al-Quran itu. Maka segala perkara ini didasari atau diutama dengan ilmu. Ilmu penting. Nak beramal sebagai zahir kepercayaan kepada Allah mesti dengan ilmu. Nak zahirkan kepercayaan kepada Quran mesti dengan ilmu dan sebagainya. Maka penting kepada kita untuk adanya ilmu itu. Maka sikit-sikitlah kita cari, tuan-tuan. Kita ni pun bukanlah orang yang ahli ilmu yang banyak sebenarnya. Maka kita sama-sama lah cari sikit-sikit, mudah-mudahan sikit-sikit itu kita amalkan memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Selamat Hari Raya, masih lagi raya ni. Maaf saya batin. Yang tak habis lagi puasa 6 pun mungkin ada juga. Saya pun salah seorang yang tak habis lagi lah. Tuan-tuan mungkin dah habis ramai. Payah rupanya kita nak habis puasa 6 tahun ni. Pasal rumah terbuka banyak sangat. Tak pergi orang kecil hati, pergi binasa puasa kita. Ini uhara kita buat. Maklumlah tahun ni kali pertama kita dapat beraya dan mengadakan rumah terbuka. Walau macam mana terkejut pun raya, orang tetap beraya. Itu yang bagusnya kita. Marahlah macam mana pun, tak sedialah, ayam tak ada lah, rendang tak ada, tapi raya tetap raya. Itu hebat kita. Macam biasa. Sambung kita hadis kita. Hadis yang keberapa? 35. Masih lagi dalam bab keistimewaan Nabi SAW. Hadis yang ke-35
kesempurnaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu daripada kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ataupun Allah Taala memuliakan Nabi itu dengan dikurniakan Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya syafaat. Macam-macamlah orang beri takrifan syafaat ini. Dulu-dulu kita kata apa syafaat ni Nabi letak serban, macam-macam bunyi kita dengar dulu-dulu. Sebenarnya syafaat ini satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang. Siapa orang itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hak Nabi. Siapa yang Nabi nak beri itu hak Nabi. Walau bagaimanapun beberapa tanda dan beberapa ciri orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab lain lah. Cuma dia cerita hari ni apa kata dalam hadis ini apa? Kesempurnaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan la ummati yaumal qiyamah." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu ada doa yang Allah Taala beri pada nabi itu. Yang mana hampir semua Nabi itu telah menggunakan doa itu di dunia. Hak doa itu telah digunakan di dunia. Berbeza dengan Nabi SAW, Nabi tak guna doa itu di dunia, Nabi simpan doa itu sebagai syafaat di hari kiamat. Apa makna doa ni tuan-tuan? Takkanlah satu je doa Nabi ni. Jadi kita tak boleh faham begitu. Tengok keterangan, dia kata apa? Maksud hadis ini, setiap Nabi telah mendoakan agar umatnya dibinasakan. Melainkan Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan sedemikian. Ini kerana baginda akan memberikan syafaat sebagai balasan kesabaran umatnya menanggung kesusahan di dunia. Hadis ini juga menerangkan kesempurnaan syafaat Nabi SAW dan belah kesian baginda terhadap umatnya. Baginda ambil prihatin terhadap kemaslahatan umat yang terpenting. Maka baginda menangguhkan doa balasan azab terhadap umatnya sehingga waktu terpenting dan amat diperlukan syafaat ketika itu. Ceritanya apa tuan-tuan? Ramai kita baca dalam kitab sirah, ada nabi-nabi yang dia berdakwah. Bila mana mereka diuji dengan kaum yang degil betul. Degil, bukan degil je, jahat pula tu. Ada kaum-kaum yang bunuh Nabi, ada. Ada Nabi yang dibunuh. Ada Nabi yang dibunuh. Kita tahu Nabi apa yang dibunuh. Tuan-tuan tahu apa? Nabi apa? Nabi Yahya sebagai contoh. Dibunuh. Malah Nabi Zakaria juga dibunuh. Beberapa Nabi yang ditentang oleh umat dia dengan tentangan yang cukup kuat. Nabi Ibrahim AS sendiri sebagai contoh dibalik dan dibakar dalam api. Nabi Musa AS diperangi oleh Fir'aun dan bala tentera dia. Maka banyak nabi-nabi ini tuan-tuan yang mendapat tentangan kuat daripada umatnya ketika itu. Nabi Saleh sebagai contoh. Nabi Saleh sebagai contoh. Kemudian Nabi Lut sebagai contoh. Mereka mendapat tentangan yang kuat daripada umat-umat mereka. Tak ada dosa apa pun yang dibawa oleh Nabi ini melainkan ajak mereka beriman pada Allah itu je. Tapi kerana sombong, kerana ego, mereka tidak boleh terima dakwah yang dibawa oleh Nabi. Tak boleh terima satu. Mereka menentang Nabi dengan tentangan yang kuat sehingga dibunuh. Ada Nabi-Nabi yang dibunuh. Maka Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ini, ada yang menadah tangan ke langit, meminta supaya Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada umat-umat mereka. Nabi Hud sebagai contoh. Nabi Lut sebagai contoh. Nabi Saleh AS sebagai contoh. Yang berdoa supaya kaum mereka ditimpa satu azab dan pengajaran yang besar kepada kaum mereka. Sehingga ada kaum ataupun umat-umat terdahulu yang timpa dengan hujan api, ada hujan batu, ada yang diangkat bumi dan sebagainya.
Berbeza dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, apakah tidak kena tentangan kuat daripada orang kafir ketika itu? Kuat, tuan-tuan. Tidak cukup dakwah Nabi di Mekah ditentang kuat, sehingga ada daripada kalangan sahabat Nabi yang diseksa dengan seksaan yang tak masuk akal. Sebagai contoh, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, beberapa sahabat-sahabat besar Nabi yang diazab kerana beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah dengan azab yang tak masuk akal, yang tak boleh dibuat oleh manusia. Antaranya Ammar bin Yasir sebagai contoh. Dipakaikan dengan baju besi, baju besi perang itu, dipakaikan dengan baju besi itu. Mula-mula dijemur di tengah panas padang pasir. Tuan-tuan, kita ada pengalaman duduk padang pasir macam mana? Kita duduk di padang pasir. Jangan kata padang pasir. Sekarang pasir tak apa nak jumpa pun di tanah Arab. Kita berjalan kaki pergi masjid. Oh, bukan main panas, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah kena suhu sampai 54. Mungkin. Saya pun pernah masa pergi haji dulu. Suhu di Mekah ketika itu sampai 54. Pergi masjid, dia duduk maktab jauh. Jauh lah, dekat 1 kilometer maktab. Jadi bila pergi masjid, panas sangat, kita pun ambil kain serban kita ni, basahkan dengan air sejuk. Air sejuk. Kan dekat maktab kita tu ada air sejuk lah. Ada apa tu, water dispenser tu, ada air sejuk. Cool water. Kita basahkan dia, letak kat kepala. Jalan kaki pergi masjid, sampai masjid kering kain tu. Balik kan buat gitu lagi. Ambil air zam-zam tu, sejuk tu, basahkan, bungkus kepala, jalan kaki, balik sampai hotel kering. Itu dalam keadaan sekarang. Ammar bin Yasir dipakaikan baju besi, dijemur dia di tengah panas. Kira teruk dah tu. Rupanya orang Arab tak puas hati lagi, tuan-tuan. Tak puas hati lagi. Maka dihidupkan api, dipanggang dia dengan baju besi itu di atas api. Itu salah satu bentuk azab. Bila mana panggang atas api, cukup api puas, angkat daripada api, buka baju besi, kulit tu melekat pada baju besi. Kulit ni melekat, bau daging masak. Itu salah satu yang kita dengar. Azab yang dikenakan kepada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Tak cukup dengan itu, Nabi Muhammad SAW sendiri juga kena. Sehingga Nabi pernah dipulaukan. Tidak ada makanan diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ketika itu. Sehingga ada riwayat yang menyebut Nabi memakan rumput-rumput kecil yang tumbuh di celah-celah batu. Tak cukup dengan itu. Ada di antara mereka yang lebih kurang hajar lagi. Ketika mana Nabi solat di masjid, di depan Kaabah, sekumpulan puak-puak jahat ini mengambil perut unta busuk, letak atas belakang Nabi ketika mana Nabi sembahyang. Tak cukup dengan itu, mereka sampai tahap nak bunuh Nabi SAW. Bukan hanya jahat orang di Mekah, Nabi pergi ke Taif pun begitu. Dalam keadaan kejahatan manusia yang melawan Nabi, yang Nabi tak buat dosa apa, hanya nak ajak mereka beriman kepada Allah, nak selamatkan mereka daripada azab api neraka. Mereka memberikan tentangan yang teruk kepada Nabi, sampai luka parah Nabi, sampai Nabi luka. Kita baca dalam riwayat bagaimana Nabi pergi ke Taif, dibaling dengan batu, sehingga bertakung darah Nabi yang mulia dalam selipar Nabi SAW. Dalam perang Uhud, kita tahu bagaimana Nabi SAW dipukul kepalanya, sehingga topeng besi muka itu mencucuk kepada kedua-dua pipinya. Tuan-tuan, dengan jahatnya orang Arab, jahatnya orang kafir pada ketika itu dengan Nabi, tidak pernah sama sekali Nabi tadah tangan ke langit, ya Allah, timpakanlah mereka dengan azab. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai contoh, kita tahu Nabi pergi ke Taif. Sampai malaikat yang menjaga bumi Taif itu tak tahan tengok Nabi. Mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Sekarang dia kata bukit Taif ni di bawah perintah kamu. Kalau kamu nak aku angkat bukit Taif ni pergi hempuk penduduk Taif ini, maka aku akan buat, kata malaikat. Cuma tunggu arahan daripada kamu je. Kamu kata on, habis kejap, dia kata dia. Tapi Nabi cakap apa, tuan-tuan? Nabi tak tangan ke langit, ya Allah, sesungguhnya mereka ni kaum yang tidak mengetahui.
berikan petunjuk kepada mereka, kerana kaum Taif ini penduduk yang tidak mengetahui. Itu doa Nabi. Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaum ini kerana mereka tidak mengetahui. Rupanya tuan-tuan, dengan sebab kemuliaan hati Nabi ini, Allah Ta'ala reserve doa Nabi yang di dunia itu bawa kepada akhirat sebagai ganti syafaat Nabi SAW. Itu hebatnya Nabi kita, tuan-tuan. Jauh beza dengan kita. Kita kalau orang buat, kita mari malaikat datang nak balas tak? Oh, memang kita kata jangan balas sekali, balas 2 kali. Kalau kita kata nak angkat Bukit Taif tadi, kita kata angkat, empuk sekali, angkat empuk lagi. Punya geramnya kita. Tapi Nabi begitu rupa punya akhlak, tuan-tuan. Orang buat jahat pada Nabi boleh maafkan sedemikian gitu. Sebab itu Allah Ta'ala reservekan doa ini sebagai syafaat kepada Nabi pada hari kiamat. Inilah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau begini punya kelebihan jadi umat Nabi Muhammad, begini punya kelebihan dan kemuliaan Nabi kita, kita tak proud dengan Nabi kita tak bangga dengan Nabi kita. Kita betul-betul manusia yang kufur betul dengan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu bahagia kita, tuan-tuan. Untung kita. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, jangka hayatnya pendek. Tapi satu amal ibadat yang kita buat dibuaya dengan ganjaran seolah-olah jangka hayat panjang. Macam contoh kita lalu bulan Ramadan. Dikurniakan pada bulan Ramadan itu satu malam yang pendek. Yang disebut dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu bersamaan dengan 83 tahun. Itu kalau 1000 bulan. Kalau lebih baik pada 1000 bulan. Kalau Allah Ta'ala nak beri 2000 bulan punya ganjaran, itu hak Allah. Nak beri 3000 bulan, itu hak Allah. Ni hebatnya kita, tuan-tuan. Satu malam, orang beribadat pada malam itu, seolah-olah beribadat hampir lebih daripada 83 tahun. Ini hebat umat Nabi Muhammad. Umur pendek. Buat ibadat kecil, bayarnya banyak. Tak cukup dengan buat ibadat di bulan Ramadan. Nak beri pahala lagi di bulan Syawal. Apa? Siapa yang puasa penuh di bulan Ramadan, sambung dengan puasa 6. Seolah-olah dia berpuasa setahun ganjaran pahala. Itu ni. Tuhan nak beri pahala. Tuhan nak beri pahala pada kita. Begitu punya rupa, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi orang kita relax Orang tak tahu pahala. Puasa 6 tak apalah, dia kata sunat. Dia faham sunat, tak boleh buat. Ramai orang tak buat, tuan-tuan. Jangan main-main. Saya tak rasa tak patutlah kita ni tak buat. Sangat tak patut. 6 hari je. 24 hari tu makanlah. Tuan-tuan nak balon pun balon lah. Puasa 29 hari, raya 2 bulan. Tu masalah tu. Puasa sebulan, raya tu dekat 2 bulan. Oh, dahsyat. Tak cukup nak buat rumah terbuka bulan Syawal ni, dia carry forward ke bulan Zulqa'dah tu. Ada lagi. Tak apalah, nak buat jamuan makan, jemput kita datang. Kita makan ni kita okey je. Dia buat dengar kuliah ni payah sikit. Jemput makan, tak ada masalah. Pukul berapa pun orang jemput, orang tak marah, orang datang. Jadi inilah di antara kelebihan. Ini semua Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sebagai peluang memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Persoalan dia, apakah kita orang yang termasuk dalam kumpulan umat yang layak mendapat syafaat pada hari kiamat? Tuan-tuan rasa kalau hari kiamat nanti kita berada di hari kiamat, apakah kita di antara orang yang layak mendapat syafaat Nabi SAW? Itu tak mau jawab. Itu tanya diri sendiri. Umat Nabi Muhammad ni bukan 1, 2. Juta, ribu, tak puluh juta, entah bilion umat Nabi Muhammad ni. Ramai. Agak-agak dalam bilion umat Nabi Muhammad yang ada pada hari kiamat itu nanti, adakah kita salah seorang daripada nama yang tersenarai untuk menerima syafaat Nabi? Nak tahu nama tersenarai tak tersenarai, dia ada ciri-ciri juga. Kalau menyandar tengok TV, tengok sukan C je, apa benda nak dapat syafaat? Nak tengok juga amal ibadat yang dibuat itu, ada rupa tak amal ibadat orang yang dapat syafaat? Maka itu, kita tanya diri kita sendiri lah, tuan-tuan. Okey. Hadis 36. Pelbagai golongan mendapat syafaat. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala:
syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku boleh memberikan syafaat kepada umatku yang melakukan dosa besar. Keterangan, syafaat Rasulullah untuk orang yang melakukan dosa besar ialah dengan menyelamatkan mereka daripada kebinasaan. Manakala syafaat baginda untuk orang yang melakukan ketaatan adalah dengan menaikkan darjat mereka. Ni tuan-tuan, hebatnya Nabi kita. Orang yang buat dosa besar pun akan dibantu oleh Nabi dengan syafaat Nabi SAW. Ini syafaatnya apa? Ini bentuk pertolongan. Siapa yang dapat syafaat Nabi, kalau nama timbangan amal ibadat dia, timbangan dosa pahala dia berat dosa, neraka. Tapi dengan sebab syafaat Nabi, dia boleh pindah nama dia daripada neraka pergi syurga, tuan-tuan. Sebab itu penting dapat syafaat Nabi ni. Sebab itu tuan-tuan pun kena doa dulu, ya Allah jadikan kami orang yang termasuk dalam kumpulan yang mendapat syafaat Nabi ni, kena minta. Bukan senang-senang. Itu yang sebab kita selawat pada Nabi, kita amal sunnah Nabi pasal nak syafaat Nabi ni. Syafaat Nabi ni penting. Itulah satu-satunya bentuk pertolongan yang ada pada hari kiamat. Itu the only one. Tuan-tuan nak minta tolong siapa lagi? Minta tolong bini kita. Dia pun berharga juga. Nak minta tolong siapa? Minta tolong anak-anak kita. Dia pun berharga juga. Tidak ada orang yang boleh memberikan pertolongan melainkan satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya. Malah umat-umat lain pun, kaum-kaum lain pun, Nabi-Nabi mereka tidak punya authorization, tidak punya kelebihan untuk memberikan syafaat pada umat mereka. Malah ada satu riwayat menceritakan pada hari kiamat nanti, manusia-manusia ini akan berkumpul, berbincang apa nak jadi dengan kita ni. Kita dah baca kitab tuan-tuan pun pernah diceritakan bagaimana huru-haranya dengan kiamat itu. Jangan kata kiamat huru-hara tuan-tuan. Nak bayang kiamat huru-hara pun kita tak boleh bayang. Raya awal terkejut pun huru-hara, apa tak tentu harah kita. Raya terkejut ni tak tentu harah kita. Baru raya tu dia seronok pun tak tentu harah. Tuan-tuan mungkin ada yang balik raya, yang tak balik raya mungkin okey. Saya nak pergi sembahyang tarawih, tengok-tengok orang umum raya. Pukul 1 pagi balik kampung. Pukul 5 sampai kampung. Tak ada tidur dah, terus pergi sembahyang raya je. Selalu kita sampai masjid, pukul 8 tu, kita dah boleh bayang dah orang jam. Ini sampai 8 suku kat masjid, saya tak bertanya, jadi ke sembahyang raya pagi ni? Tengok tak ada orang. Oh sudah. Bunyi terperanjatnya orang. Salah-salah pun muka masam kan. Pasal penat kan tadi. Huru-hara yang sedikit itu pun kita dah tak tentu hara. Bukan huru-hara, kita seronok pun itu. Bagaimana hari kiamat nanti? Bagaimana suasana orang berada di hari akhirat nanti? Maka dalam satu riwayat menyebut, manusia ni akan berkumpul berbincang. Apa nak jadi dengan nasib kita? Maka mereka kata, apa kata kita pergi jumpa dengan tok kita Nabi Adam? Maka segerombolan manusia ni pergi menghadap Nabi Adam. Ya Nabi Allah, engkau tok kami, engkau orang pertama dicipta, tolonglah kami ni. Apa nak jadi pada kami ni? Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong. Aku pun mencari orang yang boleh menolong aku. Jumpa dengan Nabi berikutnya, semua Nabi tidak boleh menolong mana-mana manusia pada hari itu. Melainkan disebut dalam riwayat itu apa? Melainkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya gerombolan manusia ini pergi jumpa Nabi Muhammad. Bila sampai kepada Nabi Muhammad kata apa? Aku sedang mengumpulkan dan mencari mana-mana umat-umat aku. Dan siapa dalam kalangan kamu umat aku? Mari aku nak tolong umat-umat aku. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Sebab itu kita tahu, kita semua ni ada dosa-dosa besar yang kita buat. Kita tahu. Ada dosa kita yang tersembunyi, yang tak ada orang tahu. Dan mungkin ada keaiban dosa kita ini yang diketahui oleh orang. Apa bentuk pun tuan-tuan, pertama kita minta ampun pada Allah dengan dosa yang kita buat. Andai kata Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa kita, maka satu ruang lagi untuk dapat pertolongan adalah dengan cara syafaat Nabi SAW. Jadi cara nak dapat syafaat Nabi itu tuan-tuan tahulah, yang saya sebut tadi, dengan ittiba' sunnatun Nabi SAW, dengan selawat pada Nabi,
ikut sunnah Nabi, ikut cara hidup Nabi, ikut amal-amalan Nabi, maka melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Bagi orang yang dah bertakwa, dia dah ahli syurga sebagai contoh. Dia ahli syurga dah. Timbang-timbang amal, dia ahli syurga. Tapi atas dunia dia selawat kepada Nabi banyak. Dia mengikut sunnah Nabi banyak. Apakah dia tidak dapat syafaat Nabi walaupun confirm syurga dah? Tengok amalan dah syurga dah. Layak tak lagi dia dapat syafaat Nabi? Layak lagi. Orang yang memang soleh, syafaat Nabi itu datang dalam bentuk meninggikan darjat seseorang. Orang jahat dapat syafaat Nabi selamat pada api neraka. Orang yang memang dah selamat pada api neraka, syafaat Nabi itu meninggikan darjat seseorang. Betul ni tuan-tuan? Meninggikan darjat itu dalam banyak bentuk. Kedudukan dalam syurganya. Sebab tu syurga tu dia ada tujuh tangga. Syurga paling rendah sehingga syurga yang paling tinggi. Muka kita ni tuan-tuan tak payah nak merangai syurga tinggi-tinggi sangat. Cukup selamat neraka pun okey dah. Tuan-tuan jangan saya target syurga Firdaus. Kita kata orang ni nampak kayaknya main ketum kuat sangat ni. Dia punya berangan itu tinggi. Kita target kita selamat neraka pun okey dah. Sebab kita tahu amalan kita bagaimana. Kita sendiri tahulah. Kebaikan yang kita buat, sedekah yang kita buat tu tak berapa banyak tu kita tahu. Jadi cukup dengan kita selamatkan diri kita daripada api neraka pun dah cukup baik dah, alhamdulillah dah. Itu pun dah cukup besar dah. Okey, hadis yang ke-37. Kelebihan selawat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berselawat ke atas aku sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Keterangan Allah berselawat itu membawa makna rahmat dan gandaan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ni hadis ni popular lah. Tuan-tuan pun tahu siapa yang selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat pada dia 10 kali. Ini hadis yang sangat popular, sangat common kita dengar. Ini salah satu daripada kelebihan selawat. Siapa yang selawat pada Nabi sekali saja, Allah Ta'ala selawat pada dia 10 kali. Tapi selawat daripada Allah Ta'ala itu dalam bentuk apa? Rahmat dan gandaan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu dia banyak sebut apa? Siapa yang selawat pada Nabi sekali apa? Allah Taala akan selawat pada dia 10 kali. Itu bagaimana? Ditinggikan darjatnya 10 tangga darjat. Diampunkan, dipadam daripadanya 10 keburukan dan ditulis kepada dia 10 kebaikan. Siapa yang selawat pada Nabi sekali, Allah Taala padam pada dirinya 10 keburukan. Kemudian ditulis dalam buku kebaikan dia 10 kebaikan dan ditinggikan dia 10 tangga darjat. Ini kelebihan orang selawat pada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, sangat-sangat dituntut kepada kita selawat dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Sebab itu kita masa tarawih nak selang-selikan tarawih itu dengan selawat pada Nabi SAW. Tapi semangatnya awal-awal je. Bila hujung-hujung tak bunyi kan. Tak bunyi dah. Mula-mula tu nampaklah gaya semangat sikit, terpekik-terpekik sikit. Dah hujung-hujung tu tak bunyi dah. Dia penat ataupun dia dah malas dah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahu, kita tak nampak bagaimana peri pentingnya selawat itu. Sebab itu tuan-tuan perasan tak orang tua-tua dulu-dulu, dia pernah sebut dengan kita apa? Pernah tak kita bercakap, tiba-tiba kita lupa apa nak cakap? Apa benda tadi? Wah, kita nak ingat. Orang tua-tua dulu ajar apa pada kita? Selawat kata. Selawat. Kenapa selawat? Kenapa tak sebut bismillah? Kenapa tak sebut Allahu Akbar? Kenapa tak doa? Supaya memori itu datang semula. Kenapa digunakan selawat sebagai satu metod, kaedah untuk mendatangkan perkara yang lupa itu? Rupanya selawat ni tuan-tuan, dia menyempurnakan kepada permasalahan kita. Dia penyelesai kepada masalah. Dalam hadis Nabi pun pernah menceritakan tentang di antara kelebihan selawat itu apa? Menyempurna penyelesaian kepada masalah. Sebab itu masalah apa pun selawat. Kita pun dah banyak baca cerita-cerita bagaimana selawat itu menjadi penyelesai kepada masalah orang. Menjadi penyelesai kepada masalah orang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dulu di tanah Arab,
Di antara perangai popular orang Arab ni, dia bergaduh. Orang Arab ni dia suka bergaduh. Dia suka bergaduh. Cuma beza bergaduh orang Arab dengan bergaduh orang Melayu, beza dia. Bergaduh orang Arab ni dia jerit-jerit mulut dia tak ada naik tangan. Orang Melayu ni dia bergaduh panas-panas diam, tiba-tiba pelopor yang dulu. Ada gitu. Kita punya style bergaduh lain. Orang Arab ni dia bergaduh pakai mu dia. Keluar kereta tempit-tempit, terjerit-jerit je. Tapi tangan tak naik. Paling kuat-kuat pun saya pernah tengok dia pegang selipar nak baling ni. Itu je paling teruk pun. Orang kita tak ada. Orang kita dia pandang. Letak meja dia bangun dia dah bergumpal lah tu. Dia tak ada jerit-jerit sangat, dia tunggu kan. Bila mana di Mesir sebagai contoh, di Arab Saudi sendiri sebagai contoh, bila mana kita tengok orang bergaduh, maka apa yang kita nak buat? Maka diseru kepada mereka untuk sallu ala Nabi, selawat pada Nabi. Bila mana mereka mendengar seruan sallu ala Nabi, maka yang bercakap akan diam, yang bergaduh akan diam. Ini powernya tuan-tuan, tuntutan selawat. Sehingga mereka bila dengar selawat itu menjadi penenang kepada mereka. Selawat, itu di antara kelebihan orang berselawat itu. Allah Ta'ala beri ketenangan pada diri dia. Baik itu tuan-tuan, kita tanya diri kita, sebanyak mana kemampuan kita untuk selawat kepada Nabi satu hari. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan selawat pada hari Jumaat. Kata Nabi SAW, siapa yang selawat kepada Nabi pada hari Jumaat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi, Allah Ta'ala menyelamat. Satu kali dia selawat, Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada api neraka. 70 kali dia selawat bunyi begitu. Pada hari Jumaat dia selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi 70 kali pada hari Jumaat. Allah Ta'ala menjarakkan dirinya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu di antara kelebihan selawat. Sebab itu nak naik khatib mimbar, selawatlah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan? Apa yang kita buat bila mana dengar begitu? Selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana khatib baca khutbah, pada khutbah yang kedua, sekali lagi marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dengar ayat itu, selawat lagi pada Nabi. Sebab itu saya pernah cerita pada tuan-tuan banyak kali saya sebut. Satu-satunya amalan yang diperintahkan kepada kita untuk buat amalan itu, sebelum Allah Ta'ala perintahkan kita buat, Allah Ta'ala dan malaikat melaksanakannya terlebih dahulu. Selawatnya. Hebat tak semayang, tuan-tuan? Semayang hebat. Tapi semayang, Allah Ta'ala kata, aqimus solat. Dirikan semayang. Apakah Allah Ta'ala semayang? Tuan-tuan, kalau kata Allah Ta'ala semayang, kena betul akidah kita. Allah Ta'ala semayang apa benda, nak sembah siapa? Kalau kita kata perintah-perintah lain, wa'atul zakat, bayar zakat, apakah Allah Ta'ala mengeluarkan zakat? Tidak. Cerita tentang watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Apakah Allah Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan? Banyak lagi amal-amalan lain yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat. Cukup dengan perintah Allah untuk kita buat. Tapi selawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Baru sampai perintah pada kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sebagai orang beriman kita kena menyambut ayat itu. Ya, kita orang beriman. Sallu alaihi, selawatlah kamu. Kita apa? Bila kita dengar ayat itu, apa yang kita buat? Kadang-kadang banyak juga orang, sebagai contoh, ini pandangan lah. Kita baca selawat dalam tarawih pun sama juga. Ada tempat-tempat yang dia baca dah. Al-Badru Muniru Muhammad. Tahu tak tuan-tuan? Bacalah yang tu. Cuma bila kita dengar Al-Badru Muniru Muhammad, orang jawab apa? Sallu alaihi. Cuma kaedah jawab saja tak bagus betul. Itu tak bagus betul kaedah itu. Sepatutnya yang sebut sallu alaihi itu Bilal seorang. Kita yang ramai-ramai ni maka jawab dengan sallallahu alaihi. Gitu je. Sebab apa? Sebab apa saya tak kena? Dia sebut apa? Al-Badru Muniru Muhammad. Kita kata Nabi Muhammad itu indah seperti bulan purnama. Ramai-ramai jawab sallu alaihi, selawatlah kamu. Siapa nak suruh siapa selawat?
Semua dah suruh sallu alaihi, yang dia pun sallu alaihi, yang member tu sallu alaihi, satu sab sallu alaihi. Selawatlah kamu. Suruh siapa selawat? Sepatutnya Bilal yang sebut sallu alaihi, maka orang lain menjawab sallallahu alaihi. Itu sikit kan, itu tak kena mengena dosa pahala pun. Cuma kalau panggil satu orang Arab datang dengar kita baca begitu, dia tahu kita apa orang kampung ni teruk betul ni. Nak suruh siapa nak selawat ni, pakat singa suruh orang ni, dia tak buat. Jadi kaedahnya begitu. Penting selawat pada Nabi. Itu satu di antara kelebihan-kelebihan kecil yang kita baca pada hari ini. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Sebab itu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, ulama-ulama. Sebagai contoh, dalam sejarah menceritakan khalifah yang paling sibuk, antaranya apa? Abdul Hamid Khan, yang mentadbir negara Turki Uthmaniyah ketika itu. Selawat kepada Nabi, tuan-tuan, satu hari tidak pernah kurang daripada 1000 kali. Itu satu khalifah yang menjaga kepentingan orang Islam seluruh dunia. Setiap malam, without miss, tak apa gagal, berselawat kepada Nabi tidak kurang daripada 1000, tidak kurang daripada 1000 kali satu hari. Saya tak tahulah kalau dekat tempat kita ataupun dalam surau kita ni ada yang lebih sibuk daripada khalifah. Tiap-tiap malam sibuk dia tak boleh. Saya memang sibuk ni nak fikir perang antara Rusia dengan Ukraine. Sampai tak sempat tau. Itu hebat betul lah tuan-tuan. Sampai sibuk nak perang orang. Dia perang-perang lah. Kita selawat-selawat je. At least target dia mesti ada. Berapa bilangan yang kita target satu hari. Tuan-tuan jangan tunggu nak freekan masa untuk selawat. Dia mesti dalam bentuk paksa. Sebab amalan ini besar. Bila amalan ini besar, bukan hanya kelebihan yang Allah Ta'ala beri di dunia, bukan hanya pahala yang Allah Ta'ala berikan itu, malah syafaat Nabi pada hari kiamat yang menyelamatkan kita pada azab neraka itu yang dan on top of, yang paling tinggi, kemuncak dia. Jadi nak dapat semua tu, tengoklah berapa bilangan. Kalau orang tuan-tuan agak, ada tak orang yang selawat sampai ratusan ribu satu hari? Ada. Ada tak orang yang selawat puluhan ribu satu hari? Ada. Ada tak orang yang selawat ribuan satu hari? Ada. Ada tak orang yang selawat ratus-ratus satu hari? Ada. Kalau kita yang puluh-puluh di selawat, agak-agak kalau dibariskan kita untuk terima syafaat Nabi, ujung kali. Ujung kali. Pasal nak beri dulu orang-orang yang selawat ratusan ribu. Nak beri juga pada orang yang puluh-puluh ribu ni ramai. Kalau kita setakat selawat berapa kali? Dia dah 50 pakcik belakang kali kata dia. Duduk belakang kali duduk. Yang tu datang tak seorang berapa? Saya 10 ujung kali tapi birai tak duduk. Jadi kita tengok diri kita dah. Nak dapat syafaat Nabi dah lah kita ni bukan hidup sezaman dengan Nabi. Kita ni bukan orang yang dapat berjumpa dengan Nabi secara direct. Maka perlu kepada kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu 3 hadis setakat pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan yang banyak kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu jahil dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi